Gunakan gambar tu semua untuk buat satu ayat saja. Contohnya lelaki berbaju hijau, membuat barbecue sambil minum air kopi. Uh, Susun elok-elok. Tak kisahlah macam mana pun. Okey, boleh tulis kat mesej. Saya bagi 1 minit 1 minit. Kalau tempat tuan-tuan tu tak ada bunyi bising dan sebagainya, tak apa, boleh buka kamera, boleh buka mikrofon tu. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Belum ada lagi mesej yang naik ni. Okey, come kawan-kawan. Pagi ni nak kena fikir-fikir sikit Kita ada 48 orang. Alhamdulillah. Boleh type je kat mesej tu. Type je. Nanti siapa yang type dulu ni, nanti boleh claim hadiah dengan Cik Elmi. Nanti saya tinggalkan hadiah kat Cik Elmi. Hantar surat nanti boleh dapat hadiah. Buat satu ayat, Aisyah. Buat satu ayat. Masukkan semua benda dalam gambar tu dalam satu ayat. Jangan buat karangan. 350 nanti dah sama dengan budak SPM nanti kita. Satu ayat tapi masukkan semua benda dalam tu. Pendek-pendek je. Contohnya, lelaki berbaju hijau melihat matahari sambil bermain gitar bersama dengan anak dan isterinya yang apa? Ada tanda sambil menggunakan angkat berat tu, berasa sia-sia kerana duitnya terbakar, tiba-tiba menerima telefon daripada seekor ikan di dalam balang yang sedang minum kopi. Ikan tersebut marah lalu membaling cawan ke TV menyebabkan TV-nya pecah dan ikan itu melarikan diri menaiki motor. Dia sebenarnya nak buat ayat tu, dia tak mesti logik. Kita nak keluarkan idea je. Tak keluar lagi ni ayat ni. Kadang-kadang benda tu dia pelik-pelik bila kita komunikasi ni kan. Tapi tak apa. Kita nak tengok siapa dapat keluarkan dulu ayat dia.
Kita dah ada 54 orang. Mungkin naik lah. Bagus. Tahniah tuan-tuan. Terasa terbang duit bila anak-anak bayar buku latihan. Pecah tabungan guna talian 999. Petik gitar untuk tenangkan diri. Melepas beban. Pecah balang ikan. Motor terbang. Pecah balang ikan, motor terbang. Okey. Bagus Nazira. Mi ambil nama Nazira ni Mi. Kita bagi dia hadiah. Yang lain kalau tu teruskan. Ada lagi? Okey, kita bagi 2 minit. Sekarang 8.13, 8.15 kita stop. Okey, 2 minit lagi. Kejap je masa Okey, come on. Orang kedua. Tahniah Nazira tahniah. Terasa terbang duit bila anak-anak bayar buku latihan pecah tabung. Guna talian 999, petik gitar untuk tenangkan diri, melepas beban pecah balang ikan, motor terbang. Alright. Ada lagi. Come. Okey, dah 8.14. 1 minit lagi. Ijat mana Ijat tadi? Okay Zam, tak keluar lagi ayat Zam. Kau fikir Zam Okey, tak apa. Sambil tuan-tuan dengar. Tu. Amir, seorang bapa sedang membakar ikan di dalam balang sambil minum kopi, tiba-tiba duitnya terbakar. Pak Mat jalan sebelum matahari nak jumpa orang, naik motor jumpa balang ikan. Orang angkat berat campak, kena TV pecah sambil minum kopi, duit pun habis. Wah, bagus Aisyah. Tahniah Aisyah, tahniah Amir. Okey, kita dah ada 3 pemenang. Kita dah ada 3 menang. Azam. Sebelum pergi kerja, kena secawan kopi, baru gerak ke tempat kerja, naik motor, habis kerja bersukan dengan family. Malam boleh santai main gitar, anak pula rosakkan. Habis duit melayang tak cukup, pecah tabung. Okey, kita bagi 4 orang ni hadiah. Tahniah. Okey, kita mulakan. Dah warm up, dah segar, otak dah berjalan. So, barulah kita akan mulakan. Okey, Mi. Next. Tak apa, kalau tuan-tuan nak tulis lagi, tak ada masalah. Masukkan aja kat situ. Okey, sebenarnya dalam komunikasi ni, tanpa komunikasi ni, sebenarnya kita takkan ada hubungan tuan-tuan. Apa-apa perkara yang kita nak sampaikan biasanya dalam bentuk komunikasi. Sama ada lisan ataupun bukan lisan. Bukan lisan ni kadang-kadang kalau kita tak bercakap pun, sebenarnya dengan gerak badan, dengan air muka kita, dengan cara kita menterjemahkan apa yang kita rasa. So, itu membina hubungan sebenarnya. Dan dekat situ tanpa rasa hormat, sebenarnya tak ada kasih sayang. Dan tanpa kepercayaan, tak ada sebab kenapa kita teruskan hubungan kita dengan orang lain. Itu perkara yang paling basic lah. Komunikasi kita, rasa hormat kita dan kepercayaan. Lahirnya awalnya daripada komunikasi. Okay, next.
Okey, so macam saya kata tadi, dia komunikasi ni membina hubungan dan sudah pasti dia ada lisan dan bukan lisan. Tetapi kalau kita sebagai penjawat awam, orang yang bekerja, sebenarnya komunikasi tu banyak memudahkan kita bekerja. Sebab setiap pekerjaan yang kita buat tu, sudah pastilah kita mesti melibatkan orang lain. Kita tak akan buat kerja seorang-seorang, kita tak akan buat kerja sendiri-sendiri, semua benda kita buat seorang-seorang, dia tak akan berlaku macam tu. Dan sudah pastinya dalam setiap apa yang kita lakukan, bila adanya komunikasi, banyak yang objektif ataupun matlamat pekerjaan kita tu tercapai. Itu penting. Sebab apa-apa pun, sama ada dalam family, sama ada kita bekerja, bila komunikasi tu, dia memudahkan kita untuk pergi ke satu arah. Kalau suami dengan isteri, mana nak bawa keluarga tu? Mana kita nak bawa keluarga kita? Apa yang kita nak? Akhirnya macam mana? Itu penting. Okay, next. Okay, bila kita kata komunikasi, sudah pastinya dia membina hubungan. Bila kita sebut membina hubungan tu, yang pertama mestilah komunikasi, bukan lisan. Kita perlu, bukan kita je lah maksud saya, maknanya orang lain, tetapi kita juga dalam masa sama perlu memahami bukan lisan, body language, pergerakan kita, pergerakan tangan kita kan, pergerakan tangan bila kita bercakap, kita bergerak, tangan bergerak, gaya kita, air muka kita, itu semua melambangkan sebenarnya diri kita. Bagaimana kita menunjukkan minat dengan orang lain. Bahasa badan tu, body language tu menyebabkan asasnya orang faham sama ada kita berminat, sama ada kita tidak berminat, sama ada komunikasi itu perlu diteruskan, ataupun adakah dia melambangkan kepercayaan orang lain pada kita. Tu. Kemudian dalam membina hubungan ni, bila kita bercakap, sudah pasti apa yang kita cakapkan tu dapat membina keyakinan. Kalau dengan ketua jabatan, dia dapat membina satu kepercayaan, trust tu tadi. Bila dah ada kepercayaan, hubungan tu akan jadi lebih mudah, lebih lancar, saling memahami antara rakan-rakan sekerja, sebab dah ada kepercayaan. Kemudian yang ketiganya dalam membina hubungan ni, macam tuan-tuan buat sekarang lah. Dia berbentuk latihan interaktif. Bila saya bercakap di sini, bila kita dah ada, saya ada hubungan dengan tuan-tuan dan perempuan, dah pernah bercakap, pernah berjumpa dan sebagainya. Saya rasa saya boleh memahami situasi tuan-tuan dalam pekerjaan, dan tuan-tuan pun mungkin boleh nampak dan memahami sifat, tingkah laku dan pemikiran saya dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Jadi itu komunikasi yang bukan hari-hari kita bercakap, tetapi kita paling tidak pada asasnya kita memahami antara satu sama lain. So dalam komunikasi antara perkara lain ialah berunding. Yang ini kadang-kadang bukan semua orang ada. Ini memerlukan kemahiran yang tinggi. Sebab perlu ada kemahiran tolak ansur, perlu ada kemahiran untuk mengurus emosi. Itu berkaitan dengan kemahiran berunding.
kita berunding, kita negotiate dengan orang lain, berkomunikasi untuk mendapatkan satu keputusan ataupun satu perkara yang ingin dicapai dalam situasi menang-menang. Win-win situation. Jadi bila macam tu, dia tak ada lagi cakap-cakap belakang, dia tak ada lagi perkara-perkara yang menimbulkan rasa tak puas hati. So situasi menang-menang ni berasaskan kepada negotiation, berasaskan kepada strategi bagaimana kita berunding. Dan ini pun perlu ada latihan. Perlu ada latihan. Kemudian komunikasi dalam menyelesaikan masalah, konflik. Kalau kita berhadapan dengan konflik dengan orang lain, antara perkara yang penting yang menjadi keutamaan ialah bila kita berkomunikasi mesti menjadi pendengar dahulu. Yang ini bukan semua orang sanggup. Semua orang boleh tak. Kita kena dengar dalam banyak perkara dan dalam masa sama kita memahami orang itu. Ini biasa dengan anak-anak tau, kita untuk mengelakkan konflik ni, kalau kita nak latih diri kita, kalau yang D tu, kelas exercise tu, dengan anak-anak. Bagaimana kita mendengar anak kita berbicara, dia luahkan apa yang dia rasa, apa yang diinginkan, kita bertanya dan sebagainya. So latihan tu kita boleh gunakan pada anak-anak dan kita bawa ke tempat kerja untuk kita menyelesaikan banyak perkara, terutamanya konflik. Jadi bila kita dah menjadi pendengar, barulah kita komunikasi. Sebab apa? Kita telah memahami. Yang menjadi masalah selalu ialah yang selalu berlaku dalam komunikasi bila kita nak menyelesaikan konflik ni, kalau tuan-tuan perasan, biasanya apa yang berlaku kalau anak cerita dan sebagainya, kita selalu judge. Kita selalu buat persepsi ataupun kita selalu ada tanggapan yang salah. Kita tak fokus pada dia cakap, tetapi kita bila dia bercakap, kita fokus kepada persepsi dan tanggapan yang salah. Jadi komunikasi tu dia tidak lancar. Jadi dalam kita berkomunikasi, dalam menyelesaikan konflik ni, kita jangan, bila orang lain bercakap atau kita bercakap, bercerita, kita jangan ada sebarang persepsi yang salah. Sebagai contoh, oh dia ni cakap macam ni sebab macam ni. Kita ada persepsi kat situ, kita dah judge awal. Jadi komunikasi tu sukar nak menemui jalan penyelesaian. Sebab kita tidak berasaskan pada apa yang dia cakap, tetapi kita berasaskan tanggapan kita. Kat situ selalu dia ada miss bila berlaku tanggapan tu. Jadi saya dah letakkan tadi effective speaking. Lepas kita mendengar barulah kita bercakap dan akhirnya kita membuat keputusan. Bagaimana kita nak menyelesaikan suatu masalah tu. Dan akan timbul lah tadi, sebenarnya dalam komunikasi tadi, dia akan pergi kepada yang kedua tu. Sebenarnya, bila kita bercakap, kita mendengar, dia akan ada perundingan dan sudah pasti situasinya win-win. Mungkin dalam situasi keadaan kadang-kadang kita terlalu berkeras. Ada perkara yang kita tidak bersetuju. Kalau berlaku pertentangan, kita akan sukar untuk membuat keputusan dalam satu hal. Dalam banyak perkara, memang perlu ada tolak ansur. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, bila kita bertolak ansur, kita dapat satu tadi yang awal tadi. Kita akan dapat penghormatan. Orang akan lebih menghormati kita bila berlaku perkara-perkara yang berlaku selepas tu.
orang akan faham dan akan cuba bertolak ansur dengan kita. Respect tadi. Kan dia tak lari. Trust, respect. Communication, trust, respect. Dia tak lari daripada tiga-tiga perkara tu. Okay, next ni. Okay, bila kita cakap dengan seseorang tu, biasanya dia faham dan akan masuk ke kepala dalam pemikiran dia. Tapi kalau kita cakap dengan seseorang tu dalam bahasa yang dia selalu guna, dia akan terus sampai ke hati. Dia akan terus sampai ke hati. Bila kita bercakap, sebenarnya yang kita nak sentuh ialah hati dia. Kita bercakap dengan anak-anak, kita nak sentuh hati dia. Kita bercakap dengan rakan-rakan kita, kita nak apa yang kita cakap tu dia rasa, so nak sampai juga ke hati dia. Kalau kita bercakap menggunakan, kita merasai diri dia, bila kita bercakap dengan perasaan, berada pada tempat dia, dia akan sampai ke hati. Dia akan sampai. Tetapi kalau kita cakap untuk dia memahami, dia hanya sampai pada pemikiran saja. Dia tak akan sampai ke hati. Okay, next ni. Okay, 3 tips komunikasi terbaik. 1, jadi pendengar. 1, jadi pendengar, berikan perhatian. Kalau orang lain bercakap dan sebagainya, kita jangan potong cakap dia. Sebab dia takkan dapat kepuasan apa yang dia nak lahirkan. Kecuali kalau ada part-part yang penting yang perlu kita tanya supaya kita tidak salah faham apa yang dinyatakan. Dan elakkan daripada fikirkan perkara-perkara yang tidak pasti. Kalau kita bertanya untuk memastikan apa yang kita faham tu betul ke tidak. Untuk kita mengelakkan daripada kita salah tafsir perkara-perkara yang dicakapkan. Itu pentingnya komunikasi. Ringkas, jelas, gunakan bahasa yang mudah. Banyak guna logik akal. Jangan gunakan perasaan. Perasaan kita kemudian. Tetapi otak kita berjalan untuk memproses apa yang dia cakap. Okay? Dan dalam masa sama, gunakan perkataan sesuai. Jangan sindir-sindir, jangan perli-perli, ataupun apatah lagi kata-kata kesat. Kalau kita bercakap tu, bila komunikasi dengan orang lain tu, sebab sindir ni dia tajam. Perli ni dia menikam. Bila sampai ke hati, kena tepat pada diri kita, dia cukup menyakitkan. Dan kesan pada orang yang kita cakap tu, dia akan sentiasa terngiang-ngiang di telinga. Betul kan? Kita akan sentiasa ingat aja apa dia cakap. Kita balik rumah pun kita ingat. Kalau kita nak bercakap, maknanya kita cakap benda yang jelas, yang terang. Sebab bila kita menyindir, bila kita perli tu, dia bukan jaminan yang orang tu faham apa yang kita cakap. Biar kita cakap terus. Kalau kita sindir, kalau kita perli tu, kalau dia faham dengan tujuan kita nak menyakitkan hati, atau dengan tujuan kita nak dia ingat, kita takut daripada positif dia akan jadi negatif. Pandangan orang lain tu pada kita. So yang ketiganya ialah memahami bukan lisan. Memahami bukan lisan. Kita nak menunjukkan minat. Kita nak menunjukkan kita ada sama-sama dengan dia. Kita nak menunjukkan kita beri perhatian apa dia cakap. Biasanya ialah pandangan mata kita. Saya nak bagi satu, nak tanyalah. Kalau kita bercakap dengan orang, wah banyak
Mesejnya. Okey, kalau kita bercakap dengan orang kita nak supaya orang tu nampak bahawa kita memberi perhatian dan ada eye contact pada dia. Maknanya kita pandang dia, pandang mata dia. Okey, kalau bahagian muka ni, tuan-tuan type kat mesej, bahagian mana sebenarnya bila kita pandang dia, dia akan nampak kita beri perhatian pada dia. Ni ilmu kaunseling ni. Okey, tuan-tuan tulis kat mesej. Seorang sekali je. Tulis je kat mesej tu. Bahagian mana? Pada bahagian muka ni, bahagian mana kalau kita pandang, dia tahu. Okey, Raimah kata mata, Nazira kata mata. Okey, bagus. Aisyah kata mata, mata. Uzi pun kata mata, Amir kata mata, mata. Mata dan mulut, Hakim. Mata. Mata dan dahi. Ada lagi, ada lagi. Mata. Okey. Terus ni pun mata. Oh, Izzat lain sikit. Dia eyes. Dia orang kampung dia memang sebut eyes kan. Okey. Okey, Mariana kata mata, Hairul Amir kata mata. Okey, sebenarnya mata tu dah hampir tepat tapi dia tak tepat. Okey. Sebenarnya bahagian antara kening tengah-tengah ni. Antara dua kening kita ni, bahagian tengah ni kalau kita pandang kat situ orang nampak dia seperti kita memandang mata dia. Tapi sebenarnya kita tak pandang mata dia. Tapi sebenarnya kita tak pandang mata dia. Rahimah kening, Zahura telinga terus Okey. Sebenarnya sini, sebab tu kita dalam masa saya bercakap dengan orang lain, sesi kaunseling dan sebagainya kan, biasanya duduk berdua pandang. Itulah bahagian yang kita pandang. Tetapi seolah-olah macam saya memandang bahagian mata dia. Itu bahagian yang paling tepat. Kalau dengan anak-anak, pandang bahagian tu, dia akan nampak macam kita pandang mata dia. Yang itu yang anak-anak kita kadang-kadang, dia takut nak bohong dengan kita. Sebab kita bercakap dan kita memandang dia. Tapi kalau kita bercakap, kita tak memandang dia, kita akan bagi ruang dia berbohong dengan kita. Sebab apa? Sebab kat situ dia tahu perhatiannya tidak ada. Jadi itu antara perkara yang penting. Kemudian ialah body language yang terbuka. Maknanya kalau kita bercakap tu, kalau peluk tubuh ni dia tertutup. Kita menutup ruang. Tapi kalau kita terbuka, ada gerak laku dan sebagainya, dia nampak lebih terbuka. Sesuaikan intonasi dengan suara kita. Ni ada orang kata, dia cakap apa? Suara saya memang kuat. Kan? Jadi, intonasinya nampak macam kuat lah. Nada suara, walaupun suara kuat, tapi nadanya rendah, orang akan faham dan boleh membezakan. Dia bukan sengaja dan sebagainya, kita boleh rasa. Bila orang tu bercakap, nadanya marah, suaranya kuat. Sebab tu kalau orang marah, kita tengok suaranya kuat. Sebab apa tuan-tuan? Agak-agak. Sebab kita marah, dekat-dekat ni, kita marah ni cakap. Dekat-dekat ni, kita cakap kuat-kuat. Kadang-kadang macam nak bertemu muka.
sebenarnya yang menjauhkan kita, walaupun dekat-dekat ni, kita cakap kuat-kuat, tetapi hati dia akan makin jauh. Cakap dekat, kuat-kuat, marah-marah, kita nampak macam bagus, macam betul, tetapi sebenarnya hati antara dua antara kita ni dengan kawan kita tu, sebenarnya hatinya makin jauh. So akhirnya dijadikan berlaku tidak bertegur, dan berlaku syak wasangka, hilang kepercayaan, kan? Dan akhir sekali tu kalau kita tengok genuine, genuine ni kita jadi diri kita yang sendiri, yang real, tapi dalam masa sama kita kawal diri kita, berbicaranya lembut, jadi pendengar yang baik, bertanya bila perlu untuk dapatkan kepastian. Itu kaedah-kaedah komunikasi yang menyenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Okay, next. Ni. Okay, kita ada satu quiz. Okay, kita ada satu quiz. Tulis tu, tulis nama binatang yang lain daripada lain di situ. Satu kali saja seorang. Ada satu binatang yang lain, apakah nama binatang di situ? Haiwan, binatang pula kasar sangat. Okey, Yana. Tahniah Yana, pandai Yana. Tikus. Nampak kan ada tikus kan kat situ kan? Okey, tahniah pada Puan Yana. Okey? Okey, betul, tikus. Ada dekat 1, 2, 3, 4 daripada bawah. Tikus. Belah kanan, 4 daripada bawah, baris keempat tu, 1, 2, 3, 4. Nombor 2. Ada tikus di situ. Okey, next ni. Kita dah ada pemenang tu tadi, Yana. Okey? Komunikasi berkesan juga, dia memerlukan dua hala. Tapi kat situ saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan perempuan, sesungguhnya tiada terlepas orang tu dari percakapan manusia. Kita ni tak terlepas daripada orang cakap tentang diri kita. Dia takkan lari. Tapi bagi orang yang berakal, tiadalah dia mengambil pertimbangan melainkan kepada Allah semata-mata. Kalau kita ni jenis berakal, tak apalah orang nak cakap tentang kita, cakaplah. Tak adalah kita nak mengubah dia dan sebagainya, tak ada. So barang siapa yang mengenal kebenaran, itulah menjadi pertimbangan dalam tiap-tiap sesuatu. Maknanya hanya kita sahaja yang tahu apa kita buat. Kita nak halang orang dari bercakap tentang diri kita, dia memang tak habis. Contohnya macam gambar di sebelah tu kan. Kalau orang nak bercakap tentang diri kita, dia tak akan pernah habis. Kalau kita memikirkan apa orang cakap tentang diri kita. Pertama, sebenarnya kita nak diri kita ni macam mana? Kita nak diri kita ni macam mana? Yang kedua, kita nak orang lain kata diri kita ni macam mana? Kat situ kita ada persediaan. Kalau kita nak orang lain cakap perkara baik tentang diri kita, sudah pastilah kita kena buat baik dulu. Kalau kita nak orang kata kita seorang yang sopan santun, kita kena bersifat sopan santun. Itu ialah apa yang kita nak orang lain cakap tentang diri kita. Kalau kita nak macam tu.
Okey, dan halangan kepada komunikasi yang baik tu dah ada tu. Apa halangannya? Memperkecilkan, memberi masalah, mengganggu, menghakimi, melabel, komplain, pujian palsu, menunding jari, mengancam, eh, ataupun marah. Itu semua halangan-halangan dalam kita komunikasi. Maknanya kita dah bersedia dengan semua benda tu untuk merosakkan komunikasi kita dengan orang lain. Jadi yang ni kita cuba elakkan. Okay, next. Okay, macam mana kita nak pecahkan benting hubungan dan komunikasi tu? Kadang-kadang kita ada hubungan yang tak bagus kan. Bila kita dah ni ada berlaku breakdown kat situ. Ada berlaku kekurangan dan sebagainya. Macam mana kita nak memulihkan hubungan tu? Kita ambil 4 perkara ni. Satunya ialah persamaan. Satunya ialah persamaan. Kita cari persamaan. Apa yang sama antara kita dengan dia? Yang keduanya ialah bagaimana kita boleh menerima dia. Kalau saya dengan Zam contohnya berlaku miscommunication, so komunikasi tu dah tak bagus. Dia kena fikir macam mana dia nak menerima saya dan saya kena fikir apa cara saya nak menerima dia. Di mana titik temunya supaya kita boleh sama-sama faham, supaya kita boleh sama-sama menerima. Tapi kalau sebelah pihak je dia tak jadi. Dia kena dua-dua. Saya dah cari, oh sebenarnya saya dengan Zam ni dah ada dah persamaan sebenarnya. Cuma mungkin masa kita bercakap, masa komunikasi tu ada pemahaman yang salah mungkin daripada saya menyebabkan komunikasi tu rosak. Bagaimana kita nak menerima semula? Zam pun fikir macam mana dia nak menerima semula situasi tu. Sudah pasti kita membetulkan apa yang salah faham tu. Dan dia akan pergi yang ketiga, adanya persetujuan. Tak apalah, kita baik-baiklah. Cuma cakap kita mungkin, cakap saya ni mungkin terlebih. Okey, maaf. Mungkin saya cakap saya tadi dia terlebih. So bila cakap saya tu terlebih, so berlaku konflik kat situ kan. Dan bila dah ada persetujuan, kita hargailah. Sama ada kita teruskan hubungan yang baik tu, kita hargai rakan kita menerima dia dan memahami dia selepas itu dengan lebih baik. Duduk ngeteh, makan, belanja dan sebagainya sama-sama. Boleh lagi berbincang. So situasi tu akan jadi kembali normal. Atau mungkin dia akan lebih baik daripada dulu. The more you know, the less you need to say. Makin banyak perkara yang kita tahu, sebenarnya kita tak perlu banyak bercakap. Dalam hidup kita, kadang-kadang makin banyak kita bercakap, sudah pasti yang akan makin banyaklah yang orang nampak kita salah. Ataupun orang nampak dalam banyak-banyak percakapan kita tu akan ada kesilapan yang berlaku. Itu kalau orang tak ada komunikasi yang berkesan tu, dia ada tanggapan. Dia ada persepsi, dia ada judgemental kat situ. Tapi kalau orang yang ada kemahiran, ada seni dalam komunikasi ni, dia akan cuba memahami. Dia akan cuba memahami, dia akan cuba dekati, dia akan cuba betul-betul
tafsirkan yang positif, tu bezanya. Tapi kalau dia tak ada skill tu, kita akan ada pertentangan kat situ. Okay, next. Okay. Bila dia diam saat disakiti, kadang-kadang kita bercakap kan, macam kita tadi, cakap. Bila seorang yang kamu sakiti itu diam, tidak balas dan dia pergi dengan hati yang sedih, lalu malamnya dia mengadu nasibnya kepada Allah. Ketahuilah, kamu dalam masalah besar. Eh? Kita sakitkan hati dia, kita peduli dia. Dia makin diam, makin kita tambah. So akhirnya pada satu malam, dia berdoa dengan Allah dan mohon. Ketahuilah, kamu dalam masalah besar. So hati-hati bila kita berkomunikasi. Kadang-kadang kita rasa nak marah, kita rasa macam nak jumpa, nak cakap, nak lepaskan. Tetapi kalau kita pandai berkomunikasi, semua tu sebenarnya tak perlu pun. Sebenarnya tak perlu pun. Kita boleh cakap baik-baik sambil gurau-gurau, kita boleh bercerita. Jadi ada kaedahnya. Okay, next. Okay, next ni. Kita habis. Okay, ni komunikasi yang memberi kesan. Cakap dengan lembut. Satu. Speak, S-P-E-A-K. Cakap dengan lembut. Nak memberikan kesan tu kena cakap dengan lembut. Sebab kita nak dia rasa kita bersama dengan dia. Kalau kita tak boleh masuk dalam diri dia, tak boleh jadi dia, tak apa. Kita cukup sekadar kita bersama dengan dia. Bila kita cakap dengan lemah lembut tu. Dengan adabnya kan, ada caranya. Ikut situasi dengan siapa kita bercakap. Kan? Lepas tu banyak gunakan ayat-ayat yang positif. Beri pujian. Bila kita menghargai, beri pujian kan, orang rasa selesa dengan kita. Orang mudah rasa selesa dengan kita. Orang rasa seronok dengan kita. Pujian, penghargaan tu sebenarnya benda-benda yang positif tu, dia tak perlukan wang ringgit. Dan kita akan dapat semula benda tu daripada orang lain dalam bentuk yang berbeza. Kadang-kadang bukan kita nak, tetapi kita akan dapat melalui orang lain, orang bercerita dan sebagainya. Tetapi kita kena banyak memberi. Seterusnya empati. Macam saya kata tadi, berada dalam diri dia. Kita berada dalam situasi dia. Kita rasai apa yang dia rasa. Kita faham, kita tengok, oh kita salah cakap. Kita nampak body language dia, oh macam dia tak suka. Kita tak boleh tunjuk kita pun tak suka. Sebab benda tu dia tak akan mengubah apa-apa pun. Dia akan terus macam tu. Dan kalau kita nampak, oh dia ni mungkin dah pulih, dah baik. Mungkin dia pura-pura dengan kita. Kita elakkan orang yang berada di depan kita tu. Kalau dia dengan kita, dia bukan diri dia yang sebenar. Dia sebenarnya jadi orang lain. Sebab mungkin kita tersalah cakap dan sebagainya. Kita nak dia berada di depan kita dalam kehidupan realiti ni, dia ialah diri dia yang sebenar, bukan pura-pura dengan kita. Dan bila dia jadi diri yang sebenar, oh sebenarnya kita rasa apa yang dia rasa. So kita cepat perbaiki situasi tu. Tak mesti kita rasa macam kita salah pagi ni, oh petang ni kita nak minta maaf dengan dia. Tak. Mungkin 2 hari lagi, mungkin esok, mungkin aku rasa macam aku salah cakap lah.
Aku minta maaf lah. Aku balik aku fikir semula, aku rasa macam aku salah cakap dengan kau. Aku minta maaf lah. Sebab aku rasa macam kalau aku jadi kau pun aku tak boleh terima situasi tu. Kita dah letak diri kita tu berada di tempat dia. Tetapi bukan pada masa tu, bukan petang tu. Tapi 2-3 hari selepas tu pun tak apa, tak ada masalah. Jadi kita akan baiki situasi tu. Uh, Situasi saya pun selalu berlaku macam tu. Tapi tak apa. Kita mengundur ke belakang tu bukan sebab kita lemah, tak. Kita nak menjaga hubungan. Komunikasi yang lebih baik. Tidak berhadapan dengan orang rakan-rakan yang pura-pura baik dengan kita. Kita tak nak tu. Kemudian action, bercakap atas perkara yang kita mampu buat kerana ianya menunjukkan keikhlasan. Perkara yang kita mampu buat. Kita bercakap atas dasar benda yang dia macam seolah-olah macam berjanji. Bila berjanji, orang akan pegang dengan apa kita cakap ni. Kalau kita kata ya, tu kita buat, tapi sampai masa tak ada. Dia macam itulah. So, dan akhir sekali ialah ilmu. Ilmu berbicara, macam mana bina kepercayaan, macam mana tadi nak berunding, macam mana nak mengatasi konflik yang berlaku. Okay, next. Oh, dah habis. Okay. Ngam-ngam Tapi saya nak bagi satu quiz. Satu quiz. Saya nak bagi satu quiz. Okay. Okay. Oh, betul-betul Kalau 19, jawapannya sama dengan 1. Kalau 19, jawapannya sama dengan 1. Kalau 16, Kalau 16, jawapannya 1. Sama dengan 1. Kalau 18, sama dengan 2. Kalau 19 sama dengan berapa? Tak dengar. Tak dengar Kalau 16, jawapannya 1. Kalau 18, jawapannya 2. Kalau 88, jawapannya berapa? Dua-dua. Okey, betul Zahura. Okey. Kalau 89, jawapannya berapa? 21. Kurang tepat. 23. Kurang tepat. Yes. Nasir Said betul. Kalau 89, jawapannya 3. Kalau 16, jawapannya 1. Kalau 18, jawapannya 2. Kalau 89, jawapannya 3. Macam mana boleh dapat? Jad, kita kira bilangan bulat dekat nombor tu, Jad. 16 ada 1 bulat, 19 ada 1 bulat, 8 ada 2 bulat. Dua-dua, ya. Kalau 89, jawapannya
tambah dengan 3. 3. Okay, faham? Faham. Okay. Ni boleh main ni dengan anak-anak. Kalau 28, itu saya guna belas-belas ni. Kalau 28, jawapannya berapa? 2. Betul. 2 lah. Kan? Okey. Zahura tadi jawapan dia betul nanti ambil hadiah dengan Elmi. Terima kasih. Nanti petang saya balik nanti saya bagi Elmi hadiah. Kira bulat aja Aisyah. Betul. Dia kena tangkap cepat-cepat. Okay. So, sekali lagi terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian pertama menjemput saya, yang keduanya sudi mendengar celoteh saya pagi-pagi ni kan. Mudah-mudahan dengan kongsian yang sedikit ni dia akan banyak membantulah kita dalam melaksanakan kerja-kerja kita, terutama yang melibatkan hubungan hubungan dengan cikgu, hubungan dengan ketua, hubungan dengan GPK, hubungan dengan rakan-rakan yang lain kan, dengan pekerja, dengan pegawai keselamatan dan sebagainya. Itu semua memerlukan kita komunikasi. Apatah lagi dalam keluarga kan, kita ada anak, kita ada isteri dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting cara kita berkomunikasi. Sebab kadang-kadang kita cakap sepatah tapi dia boleh memberikan kesan pada seseorang. Okey. Itu saja daripada saya. Syazlin macam nak tanya. Oh, dia hantar tu letup-letup Okey. Ingat macam nak tanya tadi. Okey, terima kasih sekali lagi. Tania, maaf kalau ada salah dan silap. Ada yang mungkin ada yang saya tadi terlepas cakap ke yang boleh mengganggu emosi, menjejaskan pemikiran tuan-tuan dan perempuan. Saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada masa, ada ruang, ada peluang, kita jumpa di lain masa. So sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Isham, kaunselor PPD atas pengongsian ilmu yang kata orang yang cukup baiklah untuk pagi ni. Sementara untuk kita tutup DM kita ni, silakan Cik Mas Izam, pengurusi KFC untuk beri sikit ucapan. Terima kasih Cik Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah pada rakan-rakan yang dapat bersama dengan program pagi ni seramai 70 orang. Okey. Terima kasih kepada Siti Aisyah Jaafar sebagai SC UKPC Kota Tinggi dan juga barisan AJK yang telah merancang merangka untuk menjayakan program talimat ni lah. Dan tak lupa juga terima kasih banyak, jutaan terima kasih pada Cik Elmi yang banyak membantu untuk menjayakan program ni. Dan tak lupa juga ni lah, jutaan terima kasih juga untuk Cik Isham dan unit kaunseling PPD Kota Tinggi ceramah pada pagi ini dengan ceramah talimat ringkas walaupun 1 jam, tapi saya rasa isinya amat padat, padu dan kita boleh sama-sama jayakanlah apa yang disampaikan oleh Encik Isham. Moga-moga program yang kita rancang seterusnya ni akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah selepas ni program kita bersemuka pula. Kita bersemuka dengan semua PO daerah. Mudah-mudahan apa yang dirancang Dia guru dekat dia guru. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada pengurusi KFC kita. Sekian saja untuk program pada pagi ni lah. Sebab saya pun ni bergambar. boleh.
Minta Cik buka Hakim kamera. Cik Hakim untuk screenshot yang lain semua minta buka kamera. Kita gambar. Kita selfie Yes. minta semua buka buka kamera. Bukan senang kita nak sama-sama macam ni kan. Ya betul. Ni tak boleh nak print screen lah Mi. Ramai sangat yang komen. Terima kasih. Komen yang naik penuh ni. Tak apa. Kawan cuba tolong. Okey. Cuba Kim. Kawan Cuba cuba lagi, tolong. Buka kamera. Buka kamera. Saya tolong screenshot. Okey. Satu. Sekali lagi. Yang mana ada boleh buka kamera tu buka lah. Okay, ready. 1, 2, 3. Korang masuk. Okey. Comel semua. Tahniah. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Pesanan untuk rakan-rakan, duit bonus dah dapat kan. So belanjalah dengan Brema. Habiskan. Terima Nanti dapat lagi ada. Beli baju raya. Beli baju raya. Baju raya. Bantu Warna tema orang. ni KFC. Kita tolong orang lain pula. Amin. Okay.